InsyaAllah kita mula. Tak maaf lewat sikit ini. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi macam kereta api bergerak. Kuat sangat ke? Cuba cek kuat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk berkumpul insya-Allah. Alhamdulillah saya tak boleh nak buat awal dan kemudian tak boleh pula petang, ada perkara lain. Kuat sangat Kuat sangat ke bunyi tu? Bunyi kipas. Betul, bunyi kipas. Saya slowkan sikit kipas kot. Baik, saya slowkan kipas sikit. Okey, kuat noh. Baik, alhamdulillah. Kita mulakan dengan syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama kita kena syukur pada Allah. Syukur pada Allah diberikan peluang untuk kita hidup lagi pada hari ini. Walaupun kita banyak dosa, banyak lemah Jadi peluang Allah SWT menghidupkan kita supaya kita lebih banyak memperbaiki diri kita. Jadi Allah bagi kita hidup hari ini supaya kita baiki diri kita. Bukan supaya kita boleh makan sedap. Makan sedap lagi. Bukan boleh kita jalan-jalan. Hari ini fasa 1 jadi fasa 2, fasa 2 jadi fasa 3 dan sebagainya. Jadi dah mula ada pergerakan. Jadi bila dah ada pergerakan tu, kita pun dah mula bebas lah nak ke sana. Kereta pun dah mula banyak. Sebelum ni bila saya jalan-jalan, saya pergi ke mana-mana, bergerak ke sana sini tu, kereta hampir tak ada. Kalau kat highway tu tak ada, hampir-hampir tak ada. Sekarang ni bergerak mana pun kereta dah banyak. Jadi dah mula bergerak lah. Kita dah mula merasai sedikit sebanyak perubahan fasa-fasa tadi. Dan kita nak merasakan bahawa Allah bagi kita hidup pada hari ini bukan supaya kita boleh bergerak ke sana ke sini, supaya kita boleh makan apa yang kita nak makan, supaya kita boleh melaksanakan apa yang kita nak laksanakan tadi, tetapi Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita bertaubat. Bertaubat, baiki diri kita. Sebab tujuan kita dihidupkan oleh Allah untuk kita beribadah dan menegakkan ibadah. Menegakkan ibadah ni maknanya menegakkan sistem Allah. Menegakkan sistem Allah, menegakkan Islam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan mereka ini, manusia ini, Adam ini, supaya menjadi khalifah. Khalifah ni apa? Wakil Allah. Wakil Allah maknanya nak menegakkan sistem Allah. Apa yang Allah turunkan
Allah turunkan Islam. Inna dina indallah al-Islam. Satu-satunya agama daripada Allah itu adalah al-Islam. Maksudnya daripada Nabi Adam sampailah ke kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ni namanya Islam. Agamanya Islam. Jadi sebab itulah Allah Taala bagi kita hidup, kita rasa gembira. Kenapa gembira? Sebab ada peluang lagi kita nak bertaubat. Kalau tak peluang nak taubat dah. Kalau nyawa kita dah sampai ke halkum ni, tak boleh dah. Kita bertaubat macam mana Allah tak terima. Jadi sementara nyawa belum ni, kita kena ambil peluang. Dan inilah peluang kita. Lepas tu tak ada dah. Lepas ni tak ada dah. Habis. Tak ada dah. Kan? Kita dah tak peluang lah. Jadi gembiralah Allah bagi peluang. Walaupun kita sakit, walaupun kita mungkin badan kita sakit-sakit, kan? Yalah maklumlah bekerja keras, mungkin duit kita tak ada, kan? Mungkin kita dibuang kerja, susah. Mungkin kita takut, kan? Diancam, diugut oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab ni, ugut rakyat, kan? Kita patutnya kita tidak patut mengambil sesuatu, dipaksa ambil sesuatu. Ini semuanya adalah ancaman-ancaman. Tetapi walaupun dalam keadaan demikian, Allah bagi kita hidup supaya apa? Supaya kita bertaubat, nombor satu. Ya, sebab tu hari ini tuan-tuan, jangan habiskan hari ini tanpa kita bertaubat kepada Allah. Banyakkan taubat. InsyaAllah kita akan sambung pada hari ini perbincangan tentang amalan-amalan Al-Mahdiyin. Apa yang saya sebut supaya tuan-tuan pada hari ini dan pada sebelum-sebelum ni dalam kuliah-kuliah harian kita, untuk apa yang kita perlu amalkan. Jadi apa yang penting bukan apa yang kita tahu. Apa yang penting apa yang kita amalkan. Jadi sebab tu kita sebenarnya nak kena rasa bahawa kita sebenarnya, hakikat kita ni sebenarnya dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kita sedang bergerak menuju kepada Allah, dan untuk menuju kepada Allah tu kita perlukan kekuatan. Tujuan kita ibadah, tulis sini Salih baca. Nak sebut kat sini kan, kita nak bergerak mesti ada kekuatan. Macam mana kita nak pergi KL ke, daripada Kelantan, daripada KL nak pergi Kelantan ke, nak bergerak, kita mesti ada kekuatan, kemampuan, ada kenderaan, minyak sebagainya. Jadi kita kekuatan. Dan kekuatan kita apa? Apa kekuatan kita yang hakiki, yang sebenar, yang mesti ada pada kita? Ialah kekuatan kita tidak lain ialah kita bersama Allah. Itulah kekuatan kita. Bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang lain, dia boleh habis. Tenaga kita boleh habis, letih, lepas kerja habis, letih. Kekayaan kita pun tak boleh bawa kita ke mana-mana. Kereta kita yang mewah, kan? Kereta kita yang hebat, best, kan? Mahal, harga pun bagusnya, dengan dia kisah-kisah kereta tu pula menjadi pembunuh kita, aksiden, mati kita. Rumah kita hebat. Bila airnya dengan tile, dengan apa semua sekali lah. Tiba-tiba, bila air menjadi tempat, mati kita. Kita terjatuh, tergantuk kat dalam bilik air. Bila air, rumah bunuh kita, kan. Jadi harta kita boleh menyebabkan kita dapat balak bencana. Tetapi, apakah kekuatan yang sebenar bila kita bersama dengan Allah? Sebab tu kita kena faham ni, rasa sungguh-sungguh. Kita nak menuju kepada hakikat sesuatu yang paling baik di dunia. Yang paling baik di dunia yang digambarkan para ulama, kalau raja-raja tahulah apakah perkara yang paling best sekali kat dunia ni, kalau raja-raja tahu, tentu dia akan rampas daripada kita. Walaupun terpaksa dia bunuh kita. Raja-raja tak dapat. Kita ingat raja-raja dapat ke benda yang ni? Kecuali raja-raja tu dapat apa yang kita dapat lah. Apa dia? Iaitu kita dapat rasa tenang, rasa bahagia, kuat bersama Allah. Kuat bersama Allah. Bukan kuat bersama dengan senjata, bukan kuat bersama dengan kepandaian kita, bukan kuat bersama dengan kehebatan-kehebatan dunia kita ni. Kuat bersama Allah. Bila kuat bersama Allah, walaupun miskin, hidup dia tenang. Walaupun sakit, hidup dia tenang, bahagia. Walaupun sakit. Kita hari ini masih lagi bergantung dengan kekuatan kita kata kekuatan dunia. Lepas tu kita rasa susah hati bila sakit. Kita rasa susah hati bila kena buang kerja. Kita rasa susah hati bila nak kena ancam. Takut, kan? Nak kena inject. Susah hati. Sebab kita bergantung dengan fizikal kita. Kita bergantung dengan duit kita, gaji kita, kita bergantung dengan kesihatan kita, kita bergantung dengan umur kita, kan? Jadi kalau Allah ambil satu benda, kan? Allah ambil satu benda,
maka perkara itu Allah pinjamkan kita, dia ambil semula. Contoh Nabi Yunus. Kita akan bincang cerita Nabi Yunus hari ini. Sebab kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini ialah kalimah yang Allah gambarkan, digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimah yang mana bila seorang itu membacanya dengan sepenuh perhatiannya, kita tafsirkan, ulama tafsirkan dengan sepenuh perhatian, penuh kesedaran, penuh kerendahan, baca sungguh-sungguh macam mana Nabi Yunus baca, maka dia akan menjadi sebagai suatu yang mustajab doa yang mustajab. Contoh macam Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dia duduk dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Maknanya dia duduk dalam 40 hari lah kita sebut sini. Dia baca dalam tu tak boleh buat apa dah, baca. Tak apa, saya cerita sekali lah sebelum Yunus ni. Tapi nak sebut sini sampai peringkat dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, taubat, berzikir, bertasbih apa sampai dah tak boleh tahan dah, maknanya nak dekat mati lah. 40 hari duduk dalam perut ikan, gelapnya, dengan busuknya, dengan keadaan macam-macam dalam tu. 40 hari dia duduk, dah lama-lama makin lama dah tak tahan. Dan akhirnya dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayu aja sampai kalimah tu sampai naik ke arasy, sampai naik ke langit arasy, sampai ke, maknanya malaikat boleh dengar. Sayu je. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kami dengar suara sedih sangat, suara sayu sangat, suara yang mendayu-dayu daripada negeri yang sangat jauh. Kami tak tahu kat mana ni. Malaikat tak tahu. Dia ada perbualan dia. Akhirnya bila dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dibaca kan. Kalimah tu keluar daripada perut ikan, naik ke laut, naik ke sampai ke langit. Dengar sayup-sayup, dengar. Binatang-binatang dengar, pokok semua pakat sedih belaka. Dengar perkataan yang kalimah yang disebut oleh Nabi Yunus AS itu dengan sepenuh hati dia bertaubat kepada Allah, minta ampun ke Allah, mengaku dia salah, mengaku hanya Allah lah Rabb dia, ilah dia, la ilaha illa anta subhanaka, engkau lah yang maha suci ya Allah, engkau yang maha hebat ya Allah, maha bersih, akulah yang zalim, aku yang kotor, aku yang berdosa, aku yang silap. Jadi perkataan tu keluar sampai ke langit, dengar. Agaknya kalau kita baca dengan sepenuh hati, sampai langit tak? Boleh sampai langit. Tapi kita baca agaknya separuh hati, yakin pun kurang dan sebagainya. Baik. Jadi, kita nak kena sama-sama merasai Allah memberikan kita kekuatan, kehidupan pada hari ini kerana Allah SWT sayang kat kita. Dan Allah SWT memerintahkan kita supaya kita boleh bertaubat. Ya, sebab tu kalau kita tengok, kita lalu kubur, ni boleh jarah kubur ni. Jarah kubur, pergi jalan-jalan tengok kubur, tengok orang meninggal dunia dan sebagainya. Maka apa beza kita dengan orang yang meninggal dunia? Orang yang meninggal dunia, dia meninggal dunia tu habis amalan dia. Dah habis amalan dia. Kecuali ada amal jariah yang dia buat yang boleh berterusan lah. Amalan dia sendiri nak buat tak boleh. Dia sendiri nak buat dah tak boleh dah habis. Jadi apa beza dia dengan kita? Bila kita tengok orang mati ni, tengok kubur ni, nombor satu kita tengok kan Allah dah ambil dia, Allah dah stop dah dia punya amalan, tak boleh dah. Amalan jariah orang lain buat kan. Jadi nak sebut sini, dia sendiri tak boleh buat. Dan kita yang masih hidup, apa beza kita dengan dia? Kita masih boleh buat. Apa yang paling penting sekali yang kita nak buat bila kita hidup ni? At-taubah. Taubat. Mengaku diri lemah, mengaku diri hina, mengaku diri berdosa, mengaku diri zalim diri sendiri, mengaku kehinaan, keaiban kita, mengaku pada Allah. Kita menyesal dan kemudian kita berbaikinya, bertaubat, kita baiki dia. Itu beza kita dengan orang mati. Kalau tak, kita sama macam orang mati, macam seolah kita dah mati lah. Bila kita tidak bertaubat kepada Allah, seolah macam kita dah mati lah. Orang mati tak boleh taubat dah, walaupun dia menyesal. Dalam kisah Sakaratul Maut, saat yang paling menyesal pada seorang manusia, paling menyesal. Bukan kerana dia hilang duit, kerana rumah terbakar, kerana dia ditinggalkan oleh kawan-kawan dia, dibuat salah. Paling menyesal ialah ketika sampai nyawa kat sini,
Kan? Bila dunia dah digelapkan oleh Allah, dah gelap dah, dunia tak nampak dah, maka masa tu dia nak bertaubat, Allah tak terima. Menyesal. Kalaulah aku boleh sedekah, kalaulah aku boleh sembahyang, kalaulah aku boleh minta ampun ke Allah, minta ampun ke Allah. Masa tu dah sampai ke kerongkongan. Kan? Allah tak terima dah. Allah dah tak terima. Taubat tak terima. Ini paling menyesal sekali. Sebab tu sebelum sampai ke sini tu, kita kena banyakkan taubat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik. Apakah yang pertama sekali saya nak bawa kepada tuan sekalian, apakah yang dibawa oleh Nabi Yunus ini satu dosa? Sebenarnya Nabi tidak ada dosa, ya. Dia bukan suatu dosa. Dia bukan suatu yang macam kita hari ini. Dan kalau kita tengok cerita kisah Nabi Musa ni, Nabi Yunus ini, bagaimana sebenarnya dia telah berdakwah siang malam pada dia punya kaum dia. Di dakwah yang buat macam-macam, buat sebagainya. Yang ikut dua orang yang ikut. Kan, dua orang yang ikut. Pergi sana, pergi sini, buat sana. Dia ikut dua orang aja. Sehingga kemudian sampailah satu peringkat dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku dah buat, kan, dah buat macam-macam, dah dakwah sebagainya, tapi kaumku ni tidak diikut, dua orang ikut pada masa itu. Kan? Dan minta maaf pada masa itu mungkin dua orang ikut. Dan kemudian sebenarnya bukan masa tu tak ada orang tak ikut. Lepas daripada tu, tapi nak sebut kat sini, dia meninggal tu ada dua lah ikut itu. Baik. Jadi akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, macam mana ni, ya Allah, sesungguhnya mereka tak ikut aku, tak ikut. Dakwah siang malam, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dia ajak tapi tidak mahu mengikut. Akhirnya dia mungkin rasa kesabarannya kurang, dah tengok dah tak boleh nak buat dah ni, maka dia pun berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, agaknya azablah yang baik bagi mereka. Ya Allah, agaknya Engkau tunjukkan kepada mereka. Lebih kurang itulah, wallahu alam, exact word macam mana. Kemudian Allah kabulkan doa Nabi Yunus. Kabulkan doa Nabi Yunus. Dan Allah memerintahkan Nabi Yunus supaya berdakwah selama 40 hari lagi. Tunggu 40 hari. 40 hari. Tunggu. Dakwah 40 hari. Okay, last dakwah 40 hari. Kemudian Nabi Yunus pun berdakwah sampailah kurang lebih 37 hari. Dalam dakwahnya makin lama makin teruk, makin macam-macam dia buat kepada Nabi Yunus, kan. Dia cacinya dan sebagainya lah. Maka Nabi Yunus pun cakap, kalau kau tak ikut aku, pada kali ini Allah akan menurunkan azab. Lagi disebut azab, lagi kaum dia mendustakan dia. Engkau ni Yunus tak habis-habis cakap macam-macam. Engkau cakap konspirasi pula ni. Konspirasi pula, ada perkataan jahat pula. Ada azab pula nak turun. Sebelum ni kau cerita pasal Allah sebagai syurga neraka sebagainya. Sekarang ni kau nak cerita ada pula azab nak datang ni. Ni konspirasi ni. Engkau nak perkataan jahat pula, nak buat jahat pula. Ni kalau bahasa kita hari ni lah. Maka Nabi pun sebut, engkau semua kena ikut ni, Allah perintah dah gini. Akhirnya Nabi Yunus pun menyampaikan kepada mereka, Allah SWT telah mewahyukan, kalau kamu tak ikut, maka Allah janji untuk menurunkan azab tak lama lagi. Ini hari yang ke-37. Maka kata-kata Nabi Yunus ini dianggap sebagai, macam tak ada apalah, engkau ni tak habis lah Yunus. Sekarang ni kau cerita pasal keburukan pula, ada pula yang nak azab kita ni. Sehingga akhirnya dia rasa apa yang dia cakap sikit pun tidak diindahkan. Seorang pun tak nak cakap. Jadi adakah berdosa kalau ditinggalkan? Sebenarnya tugas dia hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, tak berdosa. Orang tak nak ikut tu hak Allah kan, hidayah Allah. Allah tak nak bagi kan. Itu tugas kita hanya menyampaikan. Tidak, sebab tu tidak ada dosa daripada Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun dah sampaikan hari ke-37 tu, 3 hari sebelum azab Allah 40 hari itu. Maka Nabi Yunus pun jalan naik atas gunung kat kampung naik atas nak tengok. Maka dia pun melihat atas gunung dah nampak dah tanda-tanda azab Allah. Maknanya mungkin langit dah mula ni, tapi tak ada lagi apa-apa.
kan, macam tanda-tanda lah nampak kan. Dan kemudian setelah itu maka azab Allah pun diturunkan pada hari yang ke-40. Pada hari yang ke-40 tu Allah turunkan azab, sungguh-sungguh turun azab. Mungkin masa tu langit kan, mungkin mula turunkan air, mungkin ada gempa ke apa sebagainya, turun azab. Maka ketika azab turun macam saya sebut tadi kan, ketika azab turun maka mereka ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, mereka nampak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka pun berlari-lari cari Nabi Yunus. Mana Yunus? Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Mana dia Yunus ni? Nabi Yunus Nabi mana? Mana Yunus ni? Kita semua nak takut dengan azab Allah. Nampaklah mungkin Allah turunkan azab kan. Dalam keadaan yang mereka menyedari azab turun. Kan? Maka penduduk-penduduknya itu mencari Yunus alaihissalam. Semua nak mencari Yunus alaihissalam, dan mereka pun mula beriman pada Allah. Dia kata, ya Allah, janganlah azab kami. Kan? Maka dia kata apa? Kami beriman kepada Tuhan Nabi Yunus. Kami beriman. Maka mereka beriman. Mereka beriman, dan apabila Allah gambarkan dalam surah Yunus ayat 98, apabila mereka beriman, maka Allah SWT pun mengangkat azab dia. Nampak? Sebab kita hari ni jangan kita sangka orang tu jahat selama-lamanya. Jangan. Kita nampak ada orang jahat selama-lamanya. Jangan. Kan? Jadi akan ada masa mungkin dia bertaubat kepada Allah. Jadi sebab tu orang Islam ni dia cuba baik lah. Kan? Termasuklah Pak Menteri kita tu kan. Pak Menteri kita tu. Mungkin hari ni dia cakap macam-macam sombong. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Bertaubat, besok bertaubat, lusa bertaubat, mungkin kita doakan kebaikan. Jadi kita lihat di sini bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya Yunus dah tak ada. Yunus dah jalan dah. Yunus dah berjalan dah, meninggalkan kampung halamannya. Dia memilih untuk berjalan. Dah semua tak ada. Dia nampak tanda-tanda azab dah ada. Kemudian orang semua pakat tak mau terima dia. 37 hari dia tengok dah dekat dah ni. Kan, dia pun tinggalkan kampung dia. Apa beza dia dengan Nabi Lut? Contoh Nabi Lut ni pengikut dia berapa orang? Nabi Lut ni pengikut dia seorang kan, pengikut dia seorang aja. Nampak tak Islam ni kan, dengan manusia ni minoriti. Seorang aja pengikut dia Nabi Lut. Tapi Nabi Lut dah tahu azab nak turun, tapi dia tak tinggalkan, sehinggalah Allah datangkan malaikat datang kan, dan beritahu Nabi Lut bahawa akan turun azab sebagainya. Maka dia diperintahkan untuk keluar. Diperintahkan untuk keluar Nabi Lut. Maksudnya Allah perintahkan Nabi Lut keluar. Pergilah macam tu. Tapi Nabi Yunus, Allah SWT belum lagi wahyukan dia supaya keluar. Belum wahyu supaya keluar lagi. Maksudnya dia belum dapat lagi wahyu, dia dapat perintah Allah tadi, tapi dia dah keluar. Tapi maknanya dia keluar tu memang fitrah lah. Bila kita kata kita dah dah berusaha maksimal tak boleh, tiba-tiba ni Allah kata pula pergi azab, dia keluar lah kan, macam tu. Jadi dia bukan satu engkar ataupun dia meninggalkan kaum. Dia bukan dia kira buat dosa tapi nak sebut sini itu ijtihad dia lah. Ijtihad dia. Maka sayangnya dia kata Nabi Yunus dah berjalan dah menuju ke pantai nak tinggalkan kaum dia. Jadi dia meninggalkan tu sebelum mendapat perintah Allah. Ini Nabi beza dengan kita. Kalau kita tempat tu dah tak boleh dakwah, tak boleh buat apa tu, kita boleh tinggalkan tempat tu. Supaya kita bimbang maksiat mungkar yang ada tempat itu menjadi balak kepada kita pula. Jadi kita dah berusaha dah dakwah, dah buat macam-macam sebagainya, dah cuba, tapi makin lama makin berkembang mungkar. Kebaikan tak ada langsung. Tinggalkan tempat tu. Ini salah satu pengajaran juga, boleh tinggalkan tempat yang boleh merosakkan kita. Merosakkan kita. Jadi Nabi Yunus biasalah, orang dah tak boleh ni dia tinggalkan lah. Tapi bagi Nabi lain. Nabi dia ada perintah, dia ada wahyu, kita tak ada wahyu. Nabi bila Allah perintah keluar, dia keluar. Allah suruh stay. Jadi yang ni perintah suruh keluar tak ada lagi.
Wahyu suruh Nabi Yunus keluar, tak ada lagi. Tapi Yunus dah keluar dah. Memang Allah akan perintahkan, tapi dia mendahului keluar. Itu lebih kurang itulah. Itu bukan dosa. Tidak dikira sebagai dosa. Itu dikira sebagai satu ijtihad dia lah. Kan? Ijtihad dia. Maka Nabi Yunus pun keluar dan kemudian dia naik kapal. Kita tahu lah cerita dia kan. Naik kapal sebagainya. Kemudian kapal ada ribut sebagainya. Nak tenggelam dah kapal, nak tenggelam. Saya ringkaskan cerita sebab kita boleh tengok. Saya cuma nak dapatkan pengajaran sikit-sikit je. Kemudian di atas kapal ini kata Nabi Yunus, ketika dah tengok semua orang dah kelang kabut, semua buang ni bagi nak supaya kapal tak tenggelam, kapal ribut tadi, maka Nabi Yunus pun bercakap pada semua sekali. Dia kata, atas kapal ni ada orang yang lari daripada Allah. Ada orang yang lari daripada Allah ni, orang yang melarikan diri daripada Allah. Maka jika ingin selamat, orang itu harus dicampak keluar, dan orang itulah aku. Kalau Nabi Yunus faham ini, hatinya bersih, hatinya bersih kan. Jadi orang ribut semua ni, dia tahu ini Allah murka kat dia ataupun Allah SWT nak tegur dia, nak bagi peringatan. Dia kata, akulah orangnya, campaklah dia kata. Itu Nabi Yunus punya pandangan. Jadi ada soalan dekat sini, dia kata dia orang nak datang ke rumah apa, nak buat injection ke? Datang ke rumah buat injection senang je, tutup rumah. Ni saya jawab ni jawab. Orang datang nak rumah, nak masuk rumah, tutup je rumah. Dia kata kami dari KKM sebagainya kan. Tak apa. Terima kasih. Saya akan ambil kemudian tutup rumah. Tutup pintu. Dia boleh buat apa? Dia boleh pecahkan rumah. Dia pecahkan rumah, silakan. Kita dakwa dia. Dia tidak ada kuasa nak masuk rumah kita. Jadi kalau dia datang rumah, jangan buka pintu. Kan? Apa kesalahan kita? Apa kesalahan saya? Kamu nak masuk rumah saya ni? Saya dia buat jahat apa ke? Kan? Jadi kita kena berani ni. Ini kalau ada orang dia kata nak datang rumah ke rumah nak tengok orang vaksin tak vaksin kan? Vaksin tidak diwajibkan. Vaksin adalah vaksin option. Dia hanya boleh buat peraturan. Nak kerja, tak ada kerja, baru boleh ambil 2 jab. 2 jab baru boleh kerja. Itu dia buat peraturan. Kita duduk rumah kita. Siapa kita nak takut? Rumah kita. Saya duduk rumah saya tak perlu kepada apa-apa. Jangan takut. Ini semua. Dia bawa polis ke, bawa askar, dia bawa siapa pun, tak ada masalah. Kita diprotect oleh undang-undang. Dia tak ikut undang-undang. Kalau dia nak pergi rumah lah. Tutup rumah. Cakap mak, bapak, tak nak tutup rumah. Tutup pintu rumah. Tutup pintu pagar. Dia nak masuk, jangan masuk. Ini kawasan rumah saya. Kamu masuk, saya akan buat lapor polis. Semalam geng tu call saya 9 kali. Tak jawab. Tak payah jawab. Buang masa je, tak jawab. Dia boleh buat apa? Hak kita kan? Baik. Ini dah lari sikit dari tajuk kita ni. Kita tengah bincang Nabi Yunus. Baik. Jadi akhirnya Nabi Yunus dipendekkan cerita. Kan? Dipendekkan cerita lah. Akhirnya Nabi Yunus dicampakkan lah kan? Campakkan ke laut. Campak ke laut. Tak sempat masuk laut, ikan sambal. Wup, ambil dia. Kan? Jadi kita taruh masuklah dalam perut. Dari sebab sini berapa hari Nabi Yunus berada dalam perut tu? 40 hari. 40 hari, 40 malam, 40 hari. Kan? Jadi 40 hari ni dalam perut yang macam apa yang dia buat? Ini orang yang macam kita ni, ini pengajaran. Macam kita ni apa macam kita ni? Contohnya kan? Kita buat salah. Allah hukum kita. Kita buat salah. Allah bagi kita kesusahan. Sebab tu segala kesusahan yang ada pada kita ni, kesempitan yang ada pada kita ni, jangan tengok jahat dajjal aja. Jangan tengok orang aja yang salah. Jangan tengok KJ je kan. Jangan tengok DG je kan. Tengok diri kita juga. Kita ada kesalahan. Kalau adalah sesuatu, maka kita pun beristighfar. Maka Nabi Yunus AS berada dalam perut itu sentiasa beristighfar, bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertasbih, bertahlil, subhanallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Dia masih hidup kan? Duduk dalam perut ikan. Boleh bayang duduk dalam perut ikan. Gelap gelita sebagainya, dengan bau busuknya, oksigen pun tak banyak, sikit-sikit je. Kan? Baunya apanya macam-macam lah. Kan? Dalam perut ikan. Kan? Jadi kemudian yang kita lihat Nabi Yunus bertasbih sebagainya, dan pada hari keempat sangat berat, dia rasa sangat berat duduk dalam perut ikan ni, berat sangat, dan dia rasa menyesal sangat.
Kan? Tentu ada sesuatu yang dia buat yang Allah SWT nak sempitkan hidup dia tadi. Maka pada hari yang ke-40 itu kan, dia pun berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah doa dia pada hari 40. Dan bila dia berdoa tu, dengar sampai ke langit. Dengar sampai ke langit. Binatang-binatang dengar kan. Dan kemudian Allah SWT pun mengkabulkan doa dia. Dia pun dimuntahkan. Maksudnya, dimuntahkan ke pantai. Maksudnya ikan tu keluarkan semula. Dan di sinilah kita lihat bagaimana digambarkan oleh Nabi SAW hadis-hadisnya. Ini adalah antara doa, perkataan yang bagaimana Rasul SAW menggambarkan bahawa kalimah ini menjadi doa yang sangat mustajab. Sangat mustajab. Kalau orang tu dia ada masalah, ada keinginan nak dapat sesuatu, maka berdoalah. An Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Doalah da'watu Zinnun. Kamu berdoalah bagaimana doanya Nabi Yunus ketika iz huwa fi batnil hut, ketika dia berada di dalam perut ikan. Doalah macam mana doa Nabi Yunus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia kata lam yad'u biha muslim. Maknanya tidaklah seseorang yang berdoa itu dan dia seorang yang menyerahkan dirinya pada Allah. Muslim ni maknanya Islam lah. Seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Seorang yang meletakkan urusannya pada Allah. Muslim. Menyerah pada Allah. Maknanya kalau Allah nak tinggalkan dia dalam perut tu, tinggalkanlah. Kalau mati, matilah. Kalau masalah tu tak selesai, serah pada Allah. Kan? Lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajabalah. Tidaklah seseorang muslim, seseorang yang berdoa itu muslim, seorang yang berdoa itu dan dia seorang yang muslim, seorang yang menyerah. Jadi Nabi kata mesti muslim, mesti menyerah. Menyerah maknanya, guna perkataan muslim ini ialah untuk maknanya menyerah pada Allah. Maknanya kita ni bila kita doa ni, kata Nabi SAW, berdoa dengan sepenuh rendah hati, sepenuh penyerahan, 100% serah ke Allah. 100% kita reda dengan apa yang Allah bagi. 100% kita sabar. 100% kita ikutlah. Ya Allah, aku ikut engkau nak apa? Qada engkau. Aku ikut pada. Maknanya kita tak boleh buat apa dah. Dah tak boleh buat apa dah. Dalam perut boleh buat apa? Tak boleh buat apa dah. Maka lam yad'u biha muslim, tidaklah yang berdoa itu dan dia seorang yang menyerah kepada Allah tadi. Rabbahu muslimun rabbahu, dia menyerah pada Tuhannya. Menyerah pada Tuhannya maknanya dia serahkan semua urusan dia, serang pada Allah. Fi syai'in, pada segala sesuatu. Dia menyerahkan pada Tuhannya pada segala sesuatu. Qattu, terputus illa istajabalah, maka tidak akan satu perkara itu diputuskan, dikabulkan oleh Allah SWT. Akan Allah kabulkanlah doa. Jadi ini doa mustajab. Tapi doa mustajab ni macam mana doa mustajab? Doa mustajab ni kan, maknanya hati kita ni, fikiran kita, hidup menyerah ke Allah, betul-betul serah. Macam kita bayangkan kita dalam ikan, perut ikan. Kita dalam perut ikan kan, dengan busuknya, dengan oksigen yang sikit, dengan keadaan mungkin anytime kita kena asid perut tu, mati kita dan sebagainya kan. Lemasnya, gelapnya, mata tak nampak apa. 3 kegelapan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kan. 3 kegelapan. Yang pertama gelap perut ikan, yang kedua gelap laut, yang ketiga gelap malam yang gelap. Jadi 3 gelap. Jadi dalam keadaan macam gitu, nak buat apa lagi? Tak boleh buat apa. Serah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kita minta apa? Yang kita minta Allah terima taubat kita. Ya Allah, aku susah ni. Ya Allah, aku payah ni. Ya Allah, ancaman ni. Ya Allah,
Dosa aku banyak ya Allah, dosa aku banyak ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku. Maknanya kita minta habis ke Allah ni, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Maknanya macam kalau kita baca sebelum ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, maha suci Allah. Kita kata apa? Kita kata maha suci Allah, kita baik sangka dengan Allah. Apa yang berlaku, kita baik sangka dengan Allah. Husnul zan, kita mensucikan Allah, kita membersihkan Allah daripada segala keburukan, kelemahan keinginan makhluk kita ni lah, dan makhluk yang ada di sekitar kita. Subhanallah walhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah, segala puji pada Engkau ya Allah. Semua ni semua adalah merupakan satu daripada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, kita nak mentauhidkan Allah, berubudiah, beribadah pada Allah. Wallahu akbar, kita besarkan Allah SWT. Kita nampak semua yang ni merendah, tak ada apa, makhluk tak ada apa. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada suatu daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan Allah. Kita nak beramal, nak melepaskan diri kita. Tiba-tiba bila kita nak melepaskan diri kita, la haula wala quwata illa billah, sepatutnya bila kita baca hak tu kan, sepatutnya Allah tolong kita dah. Sepatutnya Allah kabulkan dah permintaan kita. Sebagaimana Musa bila baca doa dia, wala haula wala quwata illa billah, dia ketuk laut, terbelah laut. Allah selesaikan masalah dia. Jadi kita baca-baca tak dapat, maka tentu ada menghalang. Tentu ada penghalangnya. Maknanya kita dah tak boleh keluar, dah tak boleh gerak, tak boleh, dah benda dah kira mati je lah kita ni. Maknanya tak boleh dah. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi kita baca dengan kita mengaku Engkau lah Tuhan aku, Engkau lah Rabb aku, Engkau ilah aku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, dan Engkau lah yang maha suci, maha bersih, maha hebat daripada segala kelemahan, segala kekurangan. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, akulah yang zalim, akulah yang banyak dosa, akulah yang lemah, akulah yang dhaif. Jadi masa kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, hati kita ni rasa banyaknya dosa aku. Benda ni berlaku sebab aku, bukan kerana Allah yang bagi kat aku ni, sebab aku ni. Inni kuntu minadh zalimin. Inilah bacaan yang dibaca oleh Nabi Yunus pada hari yang ke-40. Maknanya sebelum tu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dibaca doa, baca zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Baca. Hari ke-40 dia dah tak tahan. Dah tak tahan maknanya dah 40 hari duduk laparnya, hausnya. Allah bagi hidup. Dalam keadaan susah dalam perut tu, gelap, gelita dan sebagainya. Dia menyerah sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, Engkau nak ambil nyawa aku, ambillah. Macam itu. Kau nak ambil nyawa aku, ambillah ya Allah. Maknanya dia dah serah sepenuhnya. Tak apa, dia dah macam kita kata dah setelah semua doa, tahlil, tasbih, dia habisnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau mati dalam kalimah syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanak, ya Allah, aku sentiasa mengagungkan Kau, membersihkan Kau, menyucikan Kau daripada segala kelemahan sebagainya. Kan, walaupun dia duduk dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan, kan, dengan baunya dan sebagainya. Subhanaka, Engkau lah yang maha suci, Engkau yang maha agung, Engkau maha bersih daripada segala kelemahan. Ini akulah kuntu minaz zalimin, akulah yang buat zalim. Aku yang buat zalim. Ini kira tasbih, macam musabbihah. Kan? Kita kalimah musabbihah ni kalimah yang mengaku keagungan Allah, kesucian Allah, dan kalimah yang benar-benar masuk dalam hati, rendah diri pada Allah, menyerah sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sepenuhnya menyerah diri pada Allah. Maka kata Nabi, tidak ada seorang yang menyerahkan dirinya, muslim rabbahu, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dia tadi dan berdoa dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mengaku dirinya zalim, mengaku dirinya dosa, maka Allah akan mengkabulkan doa dia. Apa lagi kita nak, tuan-tuan, puan-puan? Apa lagi kita nak? Allah kabul doa kita. Allah dah gambarkan istajib doa.
Allah akan kabulkan doa kita. Tapi ini kabulkan doa ni Allah bagi lebih baik, lebih cepat. Dan kemudian hadis sambung lagi, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang mempunyai keperluan, ini siapa yang sebut ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu anhu. Disebut ni, hadis ini diriwayatkan oleh dia. Siapa-siapa man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang ada keperluan, ada hajat kepada Allah SWT memohon sesuatu, maka hendaklah dia bersujud dan mengucapkan kalimat tasbih ini sebanyak 40 kali. Maka doanya akan dikabulkan Allah. Jadi ini disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang ada hajat sebagainya, kalau tuan-tuan guru kita bagi ajar macam mana, tuan-tuan guru kita kata, dia kata semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Allahu Akbar, sudah hajat. Rakaat pertama bacakan Al-Fatihah, selepas Fatihah bacakan Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Kemudian rakaat yang kedua bacakan Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai habis. Suratul Baqarah yang akhir kan. Amanar Rasulu bima, sampai dari situ sampai habis. Habis salam, sujud semula. Sujud semula dan kemudian baca dalam sujud itu sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 kali ataupun 41 kali. Tuan-tuan guru kata 40 kali boleh, tapi kalau nak buat 41 pun tak apa, jangan lebih jangan kurang. Baca kemudian doa lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kira dengan tangan kita lah, 1 2 3 4 5, 2 kali 10 kan, kira masa tu dah habis, lepas semayang kan, dah lepas daripada salam. Tak apa, itu nanti kita akan bincang. Saya sebut sini Nabi gambar apa? Siapa yang membacanya. Macam mana cara bacanya? Cara bacanya tu bukan baca sahaja. Maknanya kita dengan fikiran kita, dengan hati kita menyerah pada Allah. Yakin dengan Allah yang maha berkuasa tadi. La ilaha illa anta. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Rabb. Engkaulah ilah. Engkaulah sebenarnya yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang maha suci. Subhanak. Subhanaka. Subhanak. Engkaulah yang maha suci. Ya Allah. Jadi kita dengan sepenuh hati kita, inni kuntu minaz zalimin. Kalau ada balak, ada ancaman, ada apa tu, akulah yang zalim. Memang aku berhak mendapat segalanya sebab aku ni yang ada dosa. Minta betul-betul. Ini solat hajat. Ini solat hajat. Jadi kita lihat di dalam setelah hari yang ke-40, Nabi Yunus merasakan beratnya duduk dalam perut ikan ni, berat sangat kan. Maknanya kalau kata kalau lama lagi matilah, lebih kurang gitulah. Tapi itu pun dah 40 hari tu boleh dalam keadaan boleh berjaga ni kan. Satu yang kelebihan mukjizat daripada Allah kepada dia. Maka dia pun baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia pun membaca itu, maka Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan doa dia. Dan Allah kabulkan doa dia tu, maka Allah perintahkan ikan memuntahkan dia di tepi pantai. Muntahkan kat situ. Di situlah Nabi Yunus AS memulakan kehidupan. Dah keluar dia betul lemah sangat-sangat nak keluar tu. Nak keluar tu lemah sangat-sangat. Maklumlah tak makan tak apa dalam perut ikan, nak bangun pun tak larat dah. Tapi dah boleh bernafas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Nabi-nabi ni kerjanya sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir. Nabi-nabi. Kita pun sama juga, nak kena rasa macam itu. Jadi dia pun maka tumbuhlah pokok. Tengah-tengah riwayat kata pokok labu, pokok labu. Allah tumbuhkan. Dia ambil, dia makan labu yang boleh makan lah. Boleh makan terus kan. Makan dia kuat sikit, kuat. Maka dia pun mula berjalan. Sebahagian cerita yang lepas dia berjumpa dengan penggembala kambing kan. Penggembala kambing dan sebagainya. Jadi nak sebutkan sini, maka dia pun teruskan kehidupan dia berjalan. Dia tak kembali kepada umat dia, tak patah balik kan. Dia berjalan dan akhirnya dia bertemu, dia pun buat hidup baru, duduk dalam kehidupan tadi tu. Dan kemudian dia pun menanam pokok
pokok lah, menanam. Dia hidup dengan petani lah, pertanian. Nabi Yunus duduk di bawah sana dan sebagainya, sehinggalah satu ketika ketika dia tidur, Allah perintahkan matahari membakar tempat dia tidur. Pokok yang dia berteduh tu, Allah perintah bakar. Maka terbakar kan. Dan juga pakaian dia pun terbakar juga, Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus menangis. Ini orang jangan dengar cerita ni. Nabi Yunus menangis. Nabi Yunus menangis dan berkata, ya Allah, Engkau telah selamatkan aku daripada kegelapan, perut ikan tadi, laut dan malam, dan Engkau telah mengazab aku dalam perut ikan. Engkau selamatkan aku daripada kegelapan perut ikan, dan Engkau selamat aku daripada azab perut ikan tadi. Kenapa Engkau bakar aku, ya Allah? Maksudnya kenapa pokok-pokok yang tanam terbakar, dia pun, baju dia pun terbakar, matahari bakar, tapi badannya tak, kan? Maka malaikat Jibril pun malaikat Jibril turun menyampaikan firman Allah atau wahyu Allah. Wahai Yunus, kamu telah menanam pokok, atau kamu yang menumbuhkan pokok? Kamu ke yang tanam pokok ni? Kamu yang menanam atau kamukah yang menumbuhkan pokok ini? Maka Yunus kata, tidak, Allah yang bagi semua sekali, termasuk tumbuhkan pokok. Maka Jibril kata, kamu menangis di saat nikmat yang kamu rasakan itu dimusnahkan oleh pemiliknya. Ini semua adalah kata-kata taubat ni. Pengajaran taubat ni, kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ni kalimah taubat. Kalimah taubat, mengaku pemiliknya Allah semua sekali ni. Jadi kata Jibril, kan, kamu menangis saat nikmat yang kamu dapat tu, nikmat boleh makan, boleh pokok, boleh pakai makan bagian tadi, kamu rasakan nikmat itu dimusnahkan oleh pemiliknya. Allah yang musnahkan. Kamu menangis, Allah musnahkan. Bagaimana dengan 120,000 umat kamu? Macam itu. Umat kamu yang kamu tinggalkan, yang dihancurkan, yang dihancurkan oleh azab Allah. Yang kamu hancurkan, kataannya sebenarnya kamu hancurkan. Maknanya Allah nak beri teguran. Dia tinggalkan. Kamu menangis pokok yang ditumbuhkan oleh Allah untuk kamu, tapi kamu tidak menangis 120,000 orang yang dihancurkan dalam sekejap mata. Maknanya yang azab tadi. Jadi Allah nak bagi pengajaran, bagi peringatan kepada kita. Kita ni sering kali kita menangisi nikmat yang hilang daripada kita. Kita rasa, Allah, aku dah tak ada kerja. Ya Allah, aku dah tak ada makan. Ya Allah, aku tak ada minuman. Ya Allah, aku tak ada kesihatan. Ya Allah, anak aku dah tak ada, suami aku dah tak ada, dah meninggal. Ya Allah, macam mana. Kita sering menangisi nikmat yang hilang daripada kita. Sedangkan nikmat itu Allah ambil. Allah ambil. Hakikatnya gitu kan? Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan kau, ya Allah. Maknanya semua ni Allah punya. Kita mengakui bahawa segalanya Allah punya. La ilaha illa anta. Segala ni Engkau punya, ya Allah. Engkau lah yang bagi rezeki, Engkau yang bagi nikmat, Engkau yang bagi umur, nyawa, Engkau bagi semua sekali. Subhanak. Tidak ada sesuatu melainkan Engkau lah yang maha suci, maha bersih daripada kelemahan, daripada kehinaan makhluk. Dosa makhluk, dosa kita. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah, sayalah yang zalim pada diri saya. Jadi sebenarnya kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni kalimah taubat, iktiraf Allah sebagai pemilik. Jadi bila satu berlaku pada kita, kan, satu berlaku yang kita kata menyusahkan di akhir zaman ni, maka nombor satu kita nak rasa Allah ambil nikmat tu daripada kita untuk ujian, untuk kita diuji. Bukan Allah ambil sebab Allah tak suka kita. Kita beriman, Allah sayang kita macam Nabi Yunus. Allah sayang kepada Nabi Yunus. Bukannya Allah masukkan dalam perut ikan sebab Allah tak sayang dia. Tak, Allah sayang. Allah nak naikkan darjat Nabi Yunus lagi, supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita hari ni? Bila Allah SWT uji dengan kesusahan, ketakutan, macam lepas ni lagi banyak lagi kesusahan. Maka Allah nak uji sebenarnya ialah sejauh mana kita ni boleh rasa
Kan? Ini pemiliknya Allah. Allah Tuhan punya ni. Allah Tuhan kita. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Semuanya Allah punya ni. Semuanya Allah punya. Allah ambil. Jadi kata Malaikat Jibril, kamu menangis pokok yang kamu buat tanam itu tu terbakar. Kan? Sedangkan yang terbakar tu yang ambil itu Allah. Kamu menangis, tapi umat yang kamu tinggalkan belum waktu tu, belum perintah Allah lagi, kan? Allah tak perintah lagi, kamu tak menangis. Jadi pada Nabi, statusnya tu tinggi. Jadi setiap perbuatannya mesti dengan wahyu Allah. Dengan wahyu Allah. Percakapan itu pun wahyu Allah. Jadi sebab tu tak ada dosa. Tetapi bila dia buat sesuatu, Allah tak perintah lagi, pada dia tu satu perlu diperingatkan lah. Kita ni pula, kan, tak ada wahyu. Lagilah susah kita, kan, lagi banyak dosa. Jadi kita sering tengok apa yang kita hilang, nikmat. Kita menangis nikmat kita hilang. Allah ambil nikmat kita. Tapi kita lupa dosa kita. Kita lupa kesalahan kita. Kita lupa kezaliman kita. Kita lupa pada keaiban kita. Kita lupa pada kelemahan-kelemahan kita yang kita tak pernah tingkatkan. Kita lupa pada banyak benda wajib yang kita tak buat. Banyak benda haram yang kita buat. Kita lupa. Kita lupa. Bila kita lupa, maka macam manalah Allah Subhanahu Wa Taala mahu memberikan sesuatu kepada kita. Sebab tu bila kita sebut, inni kuntu minaz zalimin, akulah yang zalim ya Allah, aku yang zalim. Kita serah diri ke Allah. Allah sangat sayang kepada Nabi Yunus. Maka akhirnya selepas daripada tu dia semakin meningkat kedudukannya, martabatnya, darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semakin rasul. Dan akhirnya dia pun tinggallah di lembah yang tidak diketahui orang. Kan? Semua cari dia tak jumpa. Semua cari dia tak jumpa. Kan? Dia tinggal kat situ, dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia punya kaum ni dah dapatlah hidayah, dapat hidayah. Kita ceritalah kaum dapat hidayah, kita yang lepas-lepas, kan. Baik, jadi dahsyatnya kalimah musabbihah ini, sekiranya kita berjalan-jalan dalam kehidupan kita ini dan kita berhadapan dengan musibah, musibah yang maksima, bekalan yang habis, tengah berjalan perjalanan bekalan habis, minyak habis, kenderaan rosak, dan tidak ada orang boleh nak menolong kita. Maksudnya tak ada orang dah. Hanya kita dengan Allah sahaja. Ni kalimah ni. Ni dahsyat ni kalimah ni. Maknanya pada masa itu tak ada orang dah. Maksima dah kita kata. Pada kita maksima. Sebenarnya tak maksima lagi. Maksima pada kita. Kan? Kenderaan rosak, contohnya tengah hutan, sebagainya. Tidak ada orang yang nak tolong kita. Suasana gelap gelita. Mungkin ribut. Mungkin satu bencana akan datang. Bencana alam datang. Sekarang ni kan ada serangan-serangan bencana alam, climate change, kan, semua dia disebut oleh orang-orang international, kan, ada climate change lah, apa macam-macam lah. Maka pada ketika itu kita tak boleh buat apa dah. Kalau macam orang nak suruh kita cocok, dia pergi rumah kita, buka pintu rumah tadi, kita boleh tutup lagi, tak boleh, dia tak boleh masuk. Tutup je pintu, tak boleh masuk. Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Kamu nak masuk siapa, kan? Tapi climate change macam mana? Kan? 5G macam mana? Macam-macam lah. Jadi kita lihat di sini, sampai satu peringkat dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa, tak boleh keluar. Kalut kita, kekalutan, ketakutan, kegelisahan menguasai diri kita. Dalam keadaan itu, apakah yang boleh kita lakukan? Pertama, iktiraf semua itu daripada Allah. La ilaha illa anta. Yang kedua, kita mensucikan Allah. Subhanaka musabbihah. Kita mensucikan Allah. Engkau lah yang maha suci, ya Allah. Engkau yang maha. Ini semua tak ada kaitan dengan kehebatan kau, kesucian kau. Inni kuntu minaz zalimin. Mengaku salah. Mengaku zalim. Mengaku hina. Kamilah yang hina, ya Allah. Kami yang lalai, yang leka. Kamilah yang berada dalam keadaan tidak patuh kepada engkau. Mengaku inni kuntu minaz zalimin. Maka inilah disebut sebagai Ismul A'zam bagi Nabi Yunus AS. Ismul A'zam bagi Nabi Yunus AS, dalam keadaan menyerah sepenuh urusan kepada Allah, maka Allah perkenankan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Kita mengaku semua ni milik Allah. Semua qadar milik Allah. Ancaman tu Allah punya. Ketakutan tu Allah punya. Semua milik Allah, ya Allah. Subhanak. Maha suci engkau daripada kelemahan. Akulah yang lemah. Aku yang zalim. Aku zalim, ya Allah. Aku mengaku aku zalim, ya Allah.
Maka sekiranya kita mengalami semua situasi-situasi yang sangat kritikal, sangat susah, dan kita merasakan seolah-olah tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah. Tak boleh nak buat apa dah. Macam itu. Dah tak boleh, tak ada jalan, tak ada penyelesaian. Semua cara dah tak boleh. Buntu. Dan tidak ada pertolongan pula yang datang. Tidak ada penyelesaian yang datang. Kita mengalami masalah yang sangat pelik, berat dan sebagainya. Apa yang patut kita buat? Kita mengaku Allah sebagai Tuhan punya semua sekali. La ilaha illa anta. Kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Subhanaka. Kita mengaku kita lemah. Kita mengaku kita zalim. Kita mengaku kita salah pada Allah. Maka di situlah doa kita akan dimustajabkan. Bila kita menyerah kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis tadi kan? Sesiapa yang membaca itu, lam yad'u biha muslimun rabbahu. Tidaklah seseorang yang berdoa dengannya, dan sedangkan dia seorang yang menyerah kepada Tuhannya, muslimun rabbahu fi syai'in, ke atas segala sesuatu, qatun illas tajabalahu. Diputuskan, dikabulkan Allah ke mustajabannya. Kemustajabannya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka dalam keadaan demikian, ketika kita di puncak ketakutan, di puncak kebuntuan, tak ada penyelesaian, di puncak kegelisahan kita, maka dalam keadaan itulah tak boleh nak buat apa-apa saja. Maka kita kembalikan hati kita, hidupkan hati kita dengan keajaiban iman, yakin, dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini dahsyatnya kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini dahsyatnya. Dahsyatnya. Dan sebab tu kita nak lihat di sini, orang beriman dia tak putus asa. Sebab tu Nabi kata orang yang berputus asa ni ialah orang yang akan dicela oleh Allah. Kita ada masalah, kita putus asa, tak boleh lah. Macam mana aku ni, tak boleh lah. Susahnya, hidup ni susahnya. Tak, sebab tu orang yang rasa dirinya lemah dan biarkan dirinya lemah tanpa minta pada Allah, berdosa dia. Allah cela dia. Dalam hadis Nabi yang kita baca sebelum ni, Allah cela dia, Allah caci dia. Kita ada masalah, kita serahkan diri kita dalam keadaan lemah. Tak ada buat apa. Memang kita lemah. Kenapa nak serah diri? Maknanya kita putus asa. Maka haram bagi orang Islam beriman putus asa. Tak boleh putus asa. Kita kena apa? Minta pada Allah. Menyerah sepenuh kepada Allah. Minta pada Allah. Di situlah kita akan nampak bagaimana keajaiban demi keajaiban. Keajaiban demi keajaiban. Dan keajaiban ini datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Dia bukan datang kita yang kita pula koman Allah. Ya Allah, aku dah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 1000 kali aku dah baca ya Allah, tapi kenapa tak lepas daripada masalah ni? Kenapa tak lepas daripada kesakitan ini, ancaman ini? Bukan kita Tuhan, Allah Tuhan. Jadi kita teruskan lagi. Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan tadi 40 hari. Itu Nabi yang tak ada dosa. Kita yang ada dosa, agaknya berapa hari? Jadi jangan pula kita kata, aku dah baca tak jadi pun tak jadi. Ini bukan masalah jadi tak jadi. Masalahnya Allah bagi tak bagi. Kenapa Allah tak bagi lagi? Kita tak layak lagi lah. Kita kena baik sangka dengan Allah. Subhanaka itu maknanya baik sangka. Kita tentu aku ni zalim, layak aku dapat masalah ni, layak aku. Maka kita pun tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengetahui akan hakikat ini, maka kita pun dapat membayangkan betapa dukanya, deritanya yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam contohnya dalam perut ikan itu. Bagaimana dalam keadaan yang saya sebut tadi, gelapnya makanannya, busuknya udaranya, tak nampak apa-apa sebagainya. Tetapi Allah selamatkan setelah dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini surah Al-Anbiya. Allah gambarkan kepada kita, maka kami telah memperkenankan doanya. Kemudian dia menyelamatkan daripada kedukaan dia.
Itulah dan sesungguhnya kami akan menyelamatkan orang yang beriman. Ya Allah sebut dalam Quran. Jadi maknanya bukan untuk Nabi Yunus saja. Kita pun boleh buat, boleh minta. Tapi mestilah ada yang sama. Mesti ada yang kondisi yang sama, imannya yang betul. Iman yang betul. Jadi barulah apabila iman tu dalam keadaan yang betul, penyerahan dalam keadaan yang betul, insya-Allah kan. Inilah doa yang akan menghilangkan kedukaan. Doa yang akan menghilangkan kedukaan, yang akan menyembuhkan penyakit, yang akan menyebabkan seseorang itu mendapat ganjaran yang banyak, yang tinggi. Malahan arash, malaikat-malaikat merindui doa ini. Kalau kita baca kan. Ya, adalah banyak-banyak lagi hadis-hadis yang lain yang digambarkan di sini kan. Kita masa tak banyak saya sebut tadi. Dan antara bagaimana yang digambarkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ini salah satu daripada Ismul Azam. Salah satu Ismul Azam ni, nama-nama Allah yang agung ni bukannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ni nama 99 tu. Ada lagi nama-nama lain yang kita dapat, yang Nabi gambarkan sebagai nama-nama Allah juga. So dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nama-nama yang dinamakan sebagai nama Ismul Azam itu, salah satunya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Sa'ad radhiyallahu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, saya bacakan sini. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kan, Ismullah, nama-nama Allah itu yang jika dibaca untuk berdoa akan dikabulkan. Kalau dibaca untuk berdoa, maknanya kita menggunakan nama Allah untuk berdoa, itu akan dikabulkan. Dan jika dibaca untuk meminta, akan diberikan permintaan itu. Maka iaitu seperti seruan Nabi Yunus bin Matta. Bagaimana seruan Nabi Yunus bin Matta? Qaltu ya Rasulullah. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, seruan itu untuk Nabi Yunus sahajakah? Ataupun kami juga boleh berdoa? Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu mendengar firman Allah, dan begitu juga aku menyelamatkan orang-orang beriman? Firman yang tadi tu, ayat tadi surah Anbiya tadi. Dan doa itu adalah syarat bagi Allah, bagi orang-orang yang berdoa. Jadi maknanya bukan hanya untuk Nabi Yunus saja, untuk kita sama. Dan ini adalah nama Allah, disebut nama Allah, nama Ismul Azam. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalimah itu juga adalah merupakan Ismul Azam. Ismul Azam ni dia banyak. Tapi di manakah kekuatan kalimah tadi itu? Bukan dibaca dengan lidah semata-mata, dibaca dengan iman, dengan keyakinan, dibaca dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada Allah, sepenuh pada Allah. Inilah testing keyakinan kita tu. Testing keyakinan kita tu, kita doa, kita baca itu sahaja-sahaja ke? Ini beza orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik dia boleh baca, sedap dia baca, boleh lagu-lagukan, boleh nasyid-nasyidkan, tapi Allah tak pandang pun, sebab hati dia tak ada perasaan dia sebagai hamba, perasaan dia berdosa, perasaan dia zalim diri dia sendiri, perasaan dia hina, tak ada. Dia baca gitu je. Dia tak dapat lah. Dia tidak jadi Ismul Azam, dia jadi kalimah biasa. Jadi kalimah biasa. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini bahawa hakikat Ismul Azam itu adalah merupakan kalimah-kalimah, nama-nama Allah yang mana bukan hanya dibaca dan dicakap begitu, tetapi yang telah menjadi darah daging dia, malakah, yang mana dia telah bertafaul dengannya, dia telah sebati dengannya. Maka sebab itulah tuan-tuan guru kita menggambarkan bahawa apabila kita ada masalah-masalah, maka hendaklah kita membiasakan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, di sini ada beberapa cadangan-cadangan tuan-tuan guru kita lah, nasihat amalan-amalan. Amalan ni ada sanad dia. Maka digambarkan sini apabila kita ada masalah, maka kerjakanlah solat 2 rakaat solat hajat. Saya sebut tadi Dan setelah salam itu bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah
salam. Maknanya lepas daripada kita baca sembahyang 2 rakaat, kemudian bila dah habis tu sujud lagi sekali. Sujud lagi sekali, dan dalam sujud itu bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebahagian daripada guru-guru kata tak apa kalau tak sujud pun, sebut angkat tangan ke atas, minta ke Allah dan bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sebanyak berapa kali? Sebanyak 41 kali. 41 kali. Dan sekiranya kita menghadapi masalah-masalah yang situasi yang susah, darurat, situasi yang payah, sulit sangat, maknanya satu masalah yang tak boleh nak dah buntu lah, tak boleh buat apalah, kehilangan apa-apa sahaja, maka kita ingin berhajat pertolongan Allah. Maka daripada tuan-tuan guru kita, daripada amalan-amalan yang mereka lakukan, daripada petunjuk daripada sahabat, tabi'in sebagainya sampai ke Rasulullah, menggambarkan kepada kita, maka bacalah 41 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sesudah solat subuh selama 40 hari. Lepas solat subuh tu, habis subuh nak zikir-zikir tu kan. So salah satu zikir tu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. 41 kali selama 40 hari. Dan kita jangan pisah-pisahkan baca tu dengan sambil baca kita cakap orang lain ke apa. Baca habis 41 kali. 40 hari. Dan kemudian tunggulah apa berlaku. Lepas 40 hari tu tunggu. Allah bagi apa. Cubalah, cuba. Malahan di sini digambarkan siapa-siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 1000 kali. Ini bukan hadis, ini bukan hadis. Ini hanyalah amalan-amalan orang sebelum kita. Tuan-tuan guru kita buat ini berdasarkan kepada sanad yang mereka turunkan lah, kan. Jadi siapa yang baca 1000 kali, maka insya-Allah Allah akan mempermudahkan suatu situasi-situasi yang kita hajatkan. Allah akan luaskan rezeki, Allah akan menghilangkan kesedihan, Allah akan menghilangkan kegundahan dalam hati, kekacauan dalam hati, ketakutan. Allah akan membuka pintu-pintu penyelesaian. Baca 1000 kali, amalkan 1000 kali. Ini berdasarkan kepada amalan-amalan dan orang-orang soleh sebelum kita lah. Ini bukan hadis, tak ada hadis. Tapi mereka mengamalkan sebab kalimah ini adalah Ismul Azam. Salah satu daripada Ismul Azam. Ismul Azam yang diberikan kepada Nabi Yunus AS yang sampai kepada kita lah. Nabi Muhammad SAW sebut siapa yang baca ni dia akan dapat sesuatu yang hebat. Tapi kondisi ni macam yang saya sebut tadi lah, bukan cakap biasa je. Tapi kalau Allah nak bagi kan, Allah nak bagi sama ya betul, 1000 kali sehari, setiap hari 1000 kali, 1000 kali setiap hari baca. Kalau kita dekat keadaan yang susah, susah hati, dalam keadaan yang payah, macam sekarang ni kiamat nak dekat ni, hari kebangkitan nak dekat ni kan, bacalah. Ini adalah antara senjata-senjata kita, senjata orang beriman. Sebab yang bagi kita penyelesaian, yang bagi melepaskan kita daripada kepayahan ni adalah Allah. Dan Allah dah tunjukkan dah dalam sejarah Nabi-Nabi. Allah dah tunjuk pada kita dalam sirah yang ada. Dalam Quran Allah beritahu, ini Allah ajar daripada Quran ni. Perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam Quran. Kan? Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia bukan hanya setakat doa biasa. Dia bukan setakat zikir biasa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan petikan daripada Al-Quran. Suratul Anbiya kan. Jadi maknanya dia punya maknanya ajaran ni yang ajar kita ni lah Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah. Jadi kita nak kena rasa satu penghargaan, anugerah Allah bila kita boleh melakukan ni. Jadi jangan pula kita melakukan tu dengan niat-niat untuk kita nak lepas daripada ni semata-mata. Niat nak dekat dengan Allah, niat nak bersihkan diri kita, niat nak bertaubat. Sebenarnya niat bertaubat, bertasbih bersama taubat, mentauhidkan Allah bersama taubat. La ilaha illa anta tu mentauhidkan Allah. Subhanaka, kita mentasbih kepada Allah, musabbihah, menjadi orang musabbihin. Musabbihin ni golongan yang bertasbih kepada Allah. Siapa kata firman Allah kan, sekiranya Nabi Yunus tidak menjadi orang musabbihin, orang yang bertasbih kepada Allah,
dia duduk dalam perut tu sampai hari kebangkitan. Ini Allah sebut dalam Quran kan. Jadi maknanya penting kita pada hari ini untuk sentiasa memperbanyakkan tasbih. Tasbih ini subhanallah tu tasbih. Sebab tu baca subhanallah wa bihamdi. Ini tasbih para malaikat, tasbih para binatang-binatang. Yang mana dengan tasbih ini Allah akan bagi apa? Allah akan bagi rezeki. Ini hadis Nabi SAW. Panjang hadisnya. Saya baca pendek. Apa dia tasbih? Rezeki. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Baca 100 kali. Kalau boleh sebelum subuh. Ataupun di antara dua ni, azan dengan iqamah subuh, antara dua tu. Antara dua azan dengan iqamah tu, lepas kita buat solat sunat subuh, baca. Kadang-kadang tak sempat. Tak sempat baca sebelum. Kalau tak sempat juga baca sebelum matahari naik. Isyraq. Sebelum matahari naik tu baca. La subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setiap hari. Lepas waktu yang saya sebut tadi kan, insya-Allah kita akan dapati rezeki kita akan datang. Allah akan bagi, akan buka. Tapi jangan pula bila Allah buka rezeki tu kita jadi lalai. Allah akan buka dunia ni. Jangan kita jadi lalai. Lagi banyak Allah bagi rezeki, banyak kita infak. Lagi banyak kita gunakan untuk jalan Allah. Bantu. Ini musabbihin. Golongan yang mentasbih pada Allah. Maka Allah akan berikan dia punya apa? Rahmat dia. Jadi itulah insya-Allah. Jadi orang beriman ni dia rasa apa? Gembira bersama Allah. Tenang bersama Allah. Dia tak rasa gelisah. Walaupun ujiannya besar ujiannya, dia tak putus asa. Sebab tu putus asa tidak ada dalam kamus orang Islam, tak ada. Kita putus asa tak ada. Siapa yang putus asa? Berdosa. Bunuh diri, berdosa. Bunuh diri, berdosa. Bunuh anak, berdosa. Kenapa berdosa? Sebab macam mana susah pun, macam mana payah pun, ujian yang Allah bagi pada kita, kita ada Allah. Allah akan lepaskan kita, tolong kita. Jadi kita kena minta ke Allah kekuatan supaya kita boleh mengamalkan apa yang kita faham. Minta ke Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk faham, berilah kekuatan untuk amal. Sebab kita akan berhadapan kesusahan. Kita tengok kesusahan, jangan tengok kesusahan tu sahaja. Tengok kesusahan tu, ini daripada Allah. Iman kita tengok kan, basirah daripada Allah. Allah nak uji aku bertasbih tak pada dia, aku beristighfar tak, minta ampun tak pada dia, taubat tak pada dia, aku ni mengagungkan dia tak, aku mentauhidkan dia tak, aku tetap tak dengan Islam. Itu ujian ni kat situ, bukan ujian susah tadi. Sebab susah ni orang kafir pun kena juga. Orang kafir pun susah juga, ada ujian lapar, ada juga orang kafir pun mati juga. Orang Islam beriman, apa ujian dia tadi? Ujian tu bukan pada kesusahan. Ujian tu pada sejauh mana hati kita boleh rasa bahawa ini pemiliknya Allah. Allah yang izin, Allah yang jadikan, Allah yang beri. Kemudian lepas tu, aku ni beribadah tak pada Allah? Mentauhidkan Allah tak? Aku ni bertasbih tak pada Allah? Mensucikan Allah tak? Membersihkan Allah daripada buruk sangka tadi? Kita buruk sangka ke Allah? Ataupun keburukan-keburukan makhluk? Dan adakah aku ni bertaubat? Aku ni mengaku aku lemah, mengaku aku hamba, mengaku aku zalim, mengaku aku banyak dosa, mengaku pada Allah, bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bila ada yang itu, maka ujian datang depan kita ni susah tak? Susah. Sampai orang biasa bunuh diri, orang yang tak ada iman bunuh diri. Terjun daripada bangunan, gantung diri dia, potong tangan dia bagi darah keluar, bunuh diri. Kenapa? Dia tak ada Allah. Tidak ada Allah. Orang beriman ada Allah. Dia tengok ujian, tengok ancaman, tengok kesusahan, dia nampak ini qada qadar Allah. Allah nak uji aku sabar tak? Aku ikhlas tak? Aku redha tak? Allah nak uji aku. Kita kata la ilaha illa anta ya Allah, sesungguhnya Engkau lah pemilik semuanya. Engkau lah Tuhan sepenuhnya. Semua yang Engkau yang memiliki.
Subhanak, maha suci engkau daripada kelemahan, maha suci engkau daripada kekurangan, maha suci engkau daripada sifat-sifat makhluk yang jahil, yang kotor, yang penuh dengan keaiban. Inni kuntu minaz zalimin, ampunkan aku ya Allah, aku zalim, aku banyak dosa. Jadi bila kita ada 3 perasaan ini, kekuatan ni, maka insya-Allah ujian itu akan menjadi sesuatu yang meningkatkan lagi diri kita dengan Allah, dan akhirnya Allah akan bebaskan kita daripada ujian tersebut. Ini indahnya, cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita, mentarbiah kita. Sebab tu Al-Banna menggambarkan kepada rahimahullah, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah menggambarkan, Allah bukan hanya menjadikan kita sebagai manusia dan jin, tetapi Allah SWT juga menjadikan kita, menjadikan sistem yang akan mentarbiah kita, sistem yang akan mendidik kita. Apa dia? Inilah salah satu yang sebut ni. Kalimah-kalimah thayyibah yang akan mendidik kita, mentarbiah kita. Kamu kita akan berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, tapi bila kita bersama Allah tu dengan kalimah sepenuh hati. Jadi sebab itulah hakikat di sini ialah kita nak melatih diri kita supaya kita benar-benar mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu ada beberapa perkara yang saya nak sebut kat sini. Yang pertama sekali, kita berlatih menyerah diri pada Allah. Berlatih menyerah diri pada Allah. Apa-apa pun kita, hati kita bukan fizikal kita buat. Fizikal ni kita buat semaksimal yang mampu penyelesaian tadi. Bukan maknanya kita menyerah, kita tak buat apa-apa, diam, tak. Fizikal ni, menyerah ni, tawakal, bergantung ni, hati kita, amalan hati. Hati kita menyerah pada Allah. Tapi fizikal, buatlah maksimal yang boleh buat. Kita buat ini, buat itu, nak menyelesaikan masalah tu. Tapi hati kita gantung pada Allah. Melatih hati kita. Menyerah sepenuh pada Allah. Fizikal kita, buat mengikut apa yang kemampuan kita. Kemudian kita melatih hati kita untuk nak beriman kepada Allah. Kenal dengan Allah. Kenal dengan yakin. Kenal dengan yakin. Menyerah pada Allah, kita kena tengok satu, ni perbuatan Allah, ni perbuatan Allah, ni sifat Allah, ni nama Allah. Kita tengok satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ni tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah. Aku makan ni, makan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang memberi aku makan melainkan Allah. La ilaha illallah, ni kita nak kena latih untuk mengenal Allah. Bila kita dah boleh kenal Allah, yakin dengan Allah, dengan zikir tadi, maka bila sampai ujian Allah, Allah uji kita, maka ketika itulah kita mengaku, La ilaha illa anta. Semua ni milik engkau, ya Allah. Subhanak, tidak ada keburukan, tidak ada kelemahan, tidak ada, engkau yang maha suci. Subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang hina, akulah yang dosa, ya Allah. Aku layak terima ni. Kita pun tunduk pada Allah. Maknanya bila sebut inni kuntu minaz zalimin, aku bertaubat pada engkau ya Allah. Aku bertaubat pada engkau ya Allah. Aku minta ampun ke engkau ya Allah. Aku menyerah pada engkau ya Allah. Barulah hidup kita dengan ujian tu menjadi apa? Jalan nak dekat dengan Allah. Ujian jadi jalan dekat dengan Allah. Lagi sebab tu orang yang akhir zaman ni lagi banyak ujian dikenakan kepada dia, maka lagi dekat dia dengan Allah, lagi tinggi darjat kita. Inilah peluang kita untuk berada di Jannatul Firdaus. Peluang kita nak berada di Jannatul Firdaus. Bersama-sama dengan para rasul, para anbiya, para siddiqin. Orang-orang yang soleh ni. Inilah peluangnya berada di akhir zaman. Sebab tu kita nak kena bersama-sama. Kena berjamaah, tolong menolong, kena hidupkan kelompok-kelompok yang beriman, kelompok yang beramal, taifah mansurah. Itulah insya-Allah pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan insya-Allah. Mungkin minggu depan kita akan sambung di bawah tajuk kalimah thayyibah yang ke-6, iaitu Ismul Azam. Kita akan masuk Ismul Azam. Insya-Allah kita akan bincang sikit tentang Ismul Azam. Apakah dia perkara-perkara dan mungkin amalan-amalan dia. Tetapi amalan khusus kena jumpa lah. Amalan khusus kena jumpa. Amalan khusus ni maknanya macam mana nak menjadikan Ismul Azam tu sebagai satu yang betul-betul hidup dalam diri kita ni untuk perjuangan. Untuk perjuangan. Hal ni kita kena jumpa. Sebab tak boleh jauh-jauh, tak boleh kena belaga lutut juga, tak boleh. Kalau sesuai kita bagi, tak sesuai kita tak bagilah. InsyaAllah lah. Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala keaiban kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah di akhir zaman.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam kelompok Taifah Mansurah, kelompok orang-orang yang akan bersama kebenaran dan hidup dengan perjuangan kebenaran sehinggalah ke akhir hayat kita. Allah makhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Itu doa pada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka annaka antallah الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نقبل شيئا سواك واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
InsyaAllah tuan-tuan, panjang-panjangkan apa yang kita tahu ni pada anak-anak kita, keluarga kita. Yang mudah-mudahan kita menjadi golongan al-musabbihin, orang-orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.